Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu produk yang dikirimkan, yaitu Micool KM7 Plus. Apa bezanya di antara KM7 dan juga KM7 Plus? Mari kita tengok unboxing video serta review kepada di dalam TV box ini, dan kita tengok specification serta apa lagi yang di-provide di dalam TV box ini. Jom. Mari kita tengok apa yang korang akan dapat melalui KM7 Plus ini. Yang paling penting sekali iaitu tentang penggunaan Google, Netflix, 4K HDR, Ultra HD, Prime Video menggunakan quad-core CPU, seterusnya Google TV, Android TV 11, 4K HDR HDR Plus tetapi tidak mempunyai Dolby Vision, hanya Dolby Atmos. Dan seterusnya pada controller ini memang sangat simple tetapi hampir sama design dia dengan Homatics punya controller juga. Dan yang paling best tentang Micool ini iaitu desainnya yang sangat menarik. Seterusnya dia ada IR net power di bahagian depan, USB 2.0 2 biji, seterusnya bahagian belakang ada LAN port juga, bahagian SPDIF dan juga 3.5mm jack, dan di bahagian belakang iaitu bahagian heatsink. Untuk menggunakan Micool KM7 Plus ini, korang kena pastikan korang connect kepada HDMI jenis 4K punya kabel, barulah dia dapat enhance sehingga 4K resolution. Seterusnya ini merupakan interface menggunakan Android TV 11, di mana dia bukan lagi jenis-jenis yang macam sebelum ni kita pernah tengok, tetapi dia lebih kepada macam lagi simplified version, di mana bahagian sini korang akan nampak korang punya apps, your app di sini ataupun see all, dan seterusnya di bahagian luar Prime Video, Google Movie dan TV. Tapi benda ni yang bahagian luar ni korang boleh ubah mengikut apa yang korang ingin TV box korang display pada bahagian hadapan ni. Tapi yang paling aku suka tentang TV box ni ialah bila menggunakan Android 11 ni sangat smooth dan mudah untuk difahami. Lagi-lagi bila korang tekan kepada apps ni, terus seterusnya dia akan display apa yang korang telah install. Macam aku install sekarang ni, semua ni termasuklah Google Meet yang aku akan share dengan korang macam mana dia punya Google Meet di dalam TV box ini. Seterusnya dia ada entertainment, music, apps kategori yang korang boleh download melalui in-apps Play Store. Lepas tu ada juga seperti Ichi, Crunchyroll dan sebagainya, Vimeo pun ada, view video dan lain-lain juga. Di sini entertainment apps, Spotify, music dan lain-lain, movies plus TV. Seterusnya recommended for you, apa yang korang inginkan buka, contoh konsol launcher, tidak pasti konsol apa. WWE pun ada juga, UFC, Tune 1, Send Files to TV, Plex, DAZN, DAZN, MotoGP, Radio FM. Dan seperti biasalah, kalau Play Store ni memang variety of apps yang korang boleh dapat melalui Play Store itu sendiri. Seterusnya kita tengok kepada bahagian setting. Ini library. Setting ini korang ada bahagian screensaver, Wi-Fi, accessibility, Bluetooth, dan seterusnya bahagian setting ni pula. Sini korang boleh tengok network and display, display and sound, sama ada korang menggunakan HDMI CEC. Seterusnya ada advanced seperti allow game mode, resolution 1080p disebabkan aku menggunakan capture card yang 1080p sahaja, automatic sound, pass through. Contoh korang ada Dolby Atmos, jadi korang boleh try and test untuk pass through dia. Seterusnya bagi bahagian network, account setting, privacy, system seperti yang sedia ada ni, casting, remote and accessories, dan kita pergi buka kepada contoh menggunakan Netflix. Depan tu dia akan bagi tahu sama ada available HD, 4K ataupun Dolby Atmos ke sebagainya, dia akan display di situ. Cuma sekarang ni aku menggunakan capture card yang tidak support kepada 4K ataupun Dolby, jadi dia tidak boleh display di sini. Seterusnya kita buka kepada YouTube untuk test out dia punya 4K bagaimana dengan kualitinya. Dan ini dia punya display sekarang ni. Viewport of frame sekarang ni menggunakan 1080p, tapi korang boleh pergi sehingga optimal 4K 30fps dengan connection speed 140 Mbps kepada korang punya router. Memang sangat laju dan kuat dia punya Wi-Fi ni.
Seterusnya kita try untuk menggunakan pen drive. Masuk kepada Mi-Cool ini untuk tengok 4K HDR. Yang penting sekali untuk buka pen drive tu, korang perlu download kepada macam FX begini supaya dia detect korang punya pen drive. Kena cari sama ada media card ataupun USB drive. Tapi malangnya aku tidak boleh menggunakan aku punya NVMe card SSD begitu. Untuk cucuk ke Mi-Cool ni dia tidak boleh detect. Melainkan kalau USB-C baru dia boleh buka. So ini aku letakkan sebagai TV box test out. Okey, agak lancar untuk dia main. Seterusnya yang ni pula. Dari segi resolution dia agak macam ada menurun sedikit bila kita try untuk play. Jadi macam slow mo begitu. Dan seterusnya ada beberapa 4K punya video yang akan stuttering bila korang main dengan macam HDR10 Plus begitu. Tapi so far yang standard dia akan play macam ini. Memang tiada masalah langsung. Untuk bermain game basic seperti Otmar ataupun Beach Buggy dan game-game yang lain 2D punya type ataupun 3D, memang tiada masalah untuk bermain menggunakan KM7 Plus ini. Tetapi ada satu masalah dia untuk install kepada Asphalt 9, Asphalt 8 yang memerlukan rendering GPU yang lebih power, yang itu dia tidak dapat untuk install. So kita hanya main beberapa game yang menarik untuk perhatian kita juga. Memang smooth, tiada masalah langsung bermain game-game basic seperti ini. Sebagai konklusi berkenaan dengan TV Box ni, aku boleh katakan dia punya AnTuTu benchmark dalam sekitar 85,000 daripada 6Techs review memberitahu yang dia dalam top 20 TV Box KM7 Plus ni. Tetapi dari segi cons dia, iaitu dia hanya menggunakan 2GB of RAM, no USB 3.0 sayangnya, jadi susah untuk aku buat connection dengan aku punya NVMe ataupun SSD yang paling latest, dan hanya boleh menggunakan pen drive begitu yang agak memberikan buffering ataupun stuttering kepada korang punya 4K HDR punya streaming movie begitu. Seterusnya dia tidak mempunyai Dolby Vision guys, tidak mempunyai Dolby Vision, tapi pada pros dia ialah menggunakan Google TV 11 yang memang sangat bagus. Wi-Fi speed terbagus, terbaik, good performance disebabkan CPU GPU dia menggunakan yang paling latest, support kepada Chromecast, support kepada HDR dan juga HDR10 Plus, 4K kepada Prime, Disney, Netflix dan sebagainya. Seterusnya daripada segi gaming pun agak okey, bukanlah aku katakan yang terbaik pun, tapi okey lah untuk bermain game. Seterusnya dari segi responsibility voice remote pun okey juga, micro SD expansion, dan juga paling penting ialah support kepada Dolby Atmos, walaupun tidak support kepada Dolby Vision, tetapi support kepada Dolby Atmos. So harganya sekitar 200 lebih hingga 300 lebih ringgit begitu. Korang boleh pergi Zara Enterprise ataupun pergi Shopee, link yang below untuk pembelian sebarang TV Box Mi-Cool KM7 Plus.